Untuk saya ni orang yang waktu di sekolah dulu, masa mengaji dulu ni, seorang yang sangat lemah dalam ilmu nahwu. Lemah sungguh saya ni. Saya pun tak tahu macam mana nak faham nahwu ni, nak baca ni. Saya pergi ke pondok, pergi duduk di pondok. Masa tu ada sekali dengan apa ni, orang panggil apa, pelajar pondok yang muslimat pun ada juga. Bila tok guru tanya, depa boleh jawab, kita tak jawab. Tok guru tanya ni apa dia, ni i'rab dia ni, dia jawab ni maf'ul, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apa dia? Mansub dengan apa? Oh, jawab pula. Oh ya, dia tahu mana? Macam dia tahu ni maf'ulun bihi? Kenapa maf'ulun bihi dia mansub? Nah, dia mansub pula kenapa? Dengan yang ni dengan fathah, yang ni alamat dia dengan fathah, yang ni alamat dia dengan apa ni, kasrah, kata. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya pun heran dan sangat marah waktu tu lah. Kata kenapa dia pun boleh jawab, dan kita jadi macam tikus tengok besi. Tengok kitab nahwu macam tikus tengok besi. Dan saya waktu kelas nahwu masa di Kolej Islam, wajah tidak ya. Tok guru saya, kalau ustazah duk mengajar tu, saya memang dengan penuh keberanian tidak waktu tu. Dan ustazah pun kata biarkan dia lah, dia nak tidak. Saya tidak semua. Memang saya tak faham apa. Dan saya pun tak tahu kenapa saya kena mengaji nahwu. Sampai waktu tu teringat lagi saya masa tingkatan 6. Tingkatan 6 dah waktu tu. Ada orang tanya, kullu bni Adam qatta wa khairul qatta'ina tawwabun. Lepas tu budak tu tanya kat saya, kullu bni ke kullu bena? Saya kata, ha tu dia. Hai, ni payah ni. Masa tu buat pala. Oh, masa tu orang besar kan di sekolah, jadi ketua lah apa semua kali. Dia buat kemah boleh. Dia teringat balik rasa bodoh dah. Kenapa kullu ibni ka, kullu bni ka, kullu bena ka, kullu benu? Bacalah mana yang kita rasa boleh. Rasa sedap baca. Oh, betul lah. Saya pergi ke Mesir. Di Mesir pun saya masih rasa baca kamus, buka kamus, tengok kitab, faham insya-Allah. Saya pergi kelas Maulana Syekh. Tapi yang tak hilang pada diri saya ni, saya akan ke kelas. Pengajian dengan masyayikh tiada tinggal. Jadi waktu saya pergi ke kelas apa ni, Maulana Syekh Imam Ifat rahimahullah, guru saya, ketika saya di kelas beliau lah yang paling banyak membahaskan tentang nahwu. Karena dia an-nuhah, dia ulama besar nahwu di Al-Azhar, anak murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah, dan kemudian mengajar kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri bagi kitab Ibnu Qasim. Bagi kitab tu, kitab apa ni, Fathul Qaribul Mujib. Jadi waktu saya hadir, tak hidup syarah-syarah ni, Syekh akan buat keluar nahwu. Dan Imam Bajuri sendiri dalam Hasyiah Bajuri memang banyak perbahasan nahwu dalam tu dibahaskan. Lagilah saya rasa tertekan dan makin tertekan, dan tertekan tak menyebabkan saya lari daripada kelas. Tak ada lah saya lepas tu, oh malah aku pergi kelas, tak faham. Dan kebetulan pada tu dah beberapa tahun dah saya di Mesir waktu tu. Dan akhirnya saya alhamdulillah direzekikan Allah ke Mekah dan bertemu dengan para guru di sana dan ambil musalsal multazam, baca doa di multazam. Di antara doa saya yang saya baca, moga Allah Ta'ala memberikan futuh kepada saya dalam nahwu. Pergi ke pembukaan pada saya, Zahid, nampak macam dah ke Mekah tu dah ni ya. Bagi futuh kepada saya dalam nahwu. Jadi bila saya minta doa macam tu, balik saja ke Mesir tahun tu, tak sampai dalam 1 minggu dapat berita kata ada seorang ustaz daripada Johor, namanya almarhum Ustaz Rosni. Ini guru saya yang pertama yang saya mengaji dengan beliau nahwu Seliau. Ini Tuan Guru Haji Ali Seliau, orang Negeri Sembilan. Saya terhutang budi dengan orang Negeri Sembilan sebenarnya. Terhutang budi kerana silsilah pengajian saya juga dalam nahwu. Permulaan nahwu saya adalah dengan nahwu Seliau. Jadi saya bila masa mula tu saya pergi ke rumah Johor. Ustaz Rosni ni orangnya tawaduk, asal Johor, umur dia dah waktu tu dah 40-an. Dia duduk lama di Mesir, tapi dia tak mengajar. Dia ni suka khidmat dekat orang. Dulu di rumah Johor lama, dia tukang buat kicap dengan sos. Dulu kicap payah nak dapat dulu ni, jadi kicap akan beli kat rumah Johor lah. Jadi kami kalau lapak kicap, makan orang Johor punya lah. Orang Johor buat, lepas tu barulah kicap masuk. Jadi bukan nak cerita pasal kicap ni. Jadi saya selalu pergi rumah dia.
Saya minta izin dengan dia, pergi rumah dia dulu, lawat dia di rumah Johor Lama. Rumah Johor Lama ni kira makruf lah kalau di dekat Abidin, dekat dengan Mesir. Saya pergi rumah dia, saya jumpa dengan dia dulu, kemudian saya minta izin. Dah berapa kali dah jumpa dia, kemudian saya minta izin. Ni orang panggil teknik nak mengaji. Dia bukan pipi terus saya nak mengaji kitab boleh tak? Kenal pun tak, apa pun tak. Dia tahu saya sibuk. Saya ni tak mengajak, semua ni tak. Ni saya duk pergi jumpa dia. So seminggu depan tu pergi pula rumah dia. Saja tengok toyu tu kicap lah. Tengok kicap, tengok apa ni cara depa buat sos, sembang-sembang lah kali. Dah berapa kali saya pergi, saya kata, boleh tak saya nak mengaji nahu. Jadi dia pun segan nak tolak saya. Dah baik dah. Jadi bila dia dah tegan nak tolak tu, dia kata boleh. Syarat dia kena mengapai. Nahu Seliau ni tak mau kena mengapai. Jadi dia kata kena mai rumah, dia kata boleh. Dia kata seminggu sekali boleh tak? Saya kata boleh, insya-Allah. Jadi seminggu sekali saya akan bertolak dari Hayu Ashir, rumah saya, pergi ke rumah beliau di Abidin. Hayu Abidin dekat dengan apa ni Medan Opera, dekat dengan Qahirah. Dekat dengan Masjid Azhar tapi jauh jugalah. Jadi saya pergi ke rumah beliau setiap minggu. Dan tahun tu periksa Al-Azhar tahun 1 masa tu. Maka saya pula tahun 2 masa tu. Setiap kali periksa sebulan seminggu imtihan 3 kali. 2 kali imtihan. Exam seminggu 2 subjek. Jadi saya ambil peluang waktu tu. Saya kata kat Ustaz Rusni, boleh tak setiap kali selepas habis saya imtihan dah dekat dah dengan rumah Ustaz, boleh tak saya nak pergi terus pergi mengaji nahu? Kata dia boleh, tak masalah. Jadi saya setiap kali habis kelas periksa 3 jam, saya jawab sejam je. Berapa 2 jam lagi, berapa nak habiskan masa pergi mengaji nahu? Jawab sejam je dah habis, tengok berapa nak fikir benda yang kita tak nak fikir lah kan. Kita tulis habis 1 jam. Terus saya pergi ke rumah beliau baca nahu, kemudian balik. Minggu depan tu pula seminggu 2 kali. Jadi lebih banyak lah saya baca nahu dengan beliau. Jadi wirid saya selepas semayang, lepas tu huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Lah orang duk bincang zikir hu tu pun depa duk komplain kata ni syirik apa semua. Kalau depa dengar wirid saya dulu lagi depa syirikkan saya. Saya bukan cakap hu ya, huma pun dah, hum pun dah. Kan? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum. Malam Ustaz Iqbal apa ni kata kat saya, dia kata oh wirid huwa huma hum no. Huwa saja pun orang pakat duk kecoh dah lah ni. Tu kalau sebut pula hum huma pula tu anta antumal, oh lagi syirik tu kalau gitu tu. Dia melawak. Alhamdulillah dalam masa tak sampai berapa bulan, tak habis pun kitab, saya hanya sempat belajar dengan dia setengah kitab Nahu Seliau. Saya boleh baca kitab, dah boleh berbaris, saya dah boleh i'rab dah, tulisan-tulisan di kedai-kedai di Mesir. Saya tengok kitab perjalanan i'rab dia, tapi masih banyak kesalahan waktu itu. Dan mulalah saya hadir semula ke majlis para guru di Al-Azhar, dan saya menghadiri majlis Maulana Syekh Ali Saleh, dan baca dengan beliau, dengan Maulana Syekh Abdul Hamid, anak murid kepada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, baca kitab Tuhfatus Saniyah. Dan akhirnya Maulana Syekh Ahmad Mamduh pada tahun 2010 lebih kurang, beliau telefon Syekh Ali Saleh dan maklum kepada Syekh Ali Saleh untuk terima saya jadi anak murid, belajar di rumah terus. Dan waktu itulah saya mula berulang alik ke rumah Maulana Syekh Ali Saleh, dan saya telah diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki. Kalau nahu ni lah, dalam nahu, saraf dengan balaghah dan seumpamanya ni, saya belajar betul-betul dengan Maulana Syekh Ali hampir 10 tahun di rumah beliau, dengan bimbingan daripada beliau dan irsyad daripada Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad telefon sendiri Syekh Ali Saleh. Syekh Ali Saleh antara ulama tua di Al-Azhar. Telefon Syekh Ali Saleh bagi tahu Maulana, saya ada anak murid namanya Muhammad Nazrul daripada Malaysia, nak minta kalau boleh Maulana terima dia lah jadi anak murid. Ini kira irsyad guru dengan guru, turun terima dia. Tak apa, Syekh pergi Syekh Ali Saleh kata suruh dia mari dulu, dia nak tengok saya dulu. Pada saya main 2-3 kali, ambillah berterusan selama lebih kurang dekat 10 tahun, sampailah saya khatam Tuhfatus Saniyah beberapa kali, lebih kurang 4 ke 5 kali. Kemudian kitab Qatrun Nada, kemudian Syuzuruz Zahab, kemudian Ibnu Aqil, dan saya tak sempat dengan Mughnil Labib, Imam Ibnu Hisham, sampai ke Ibnu Aqil lah saya khatam, sampai ke Alfiyah,
Dan alhamdulillah sekarang turun pula ke anak-anak murid. Sebahagian di kalangan mereka ni dah ada yang boleh baca. Saya sangat jealous dengan mereka pula lah. Saya pula jealous dengan mereka. Saya ke Mesir teruk sampai saya kena ke Mekah untuk doa minta boleh nahu. Sebahagian di kalangan mereka ni ada yang dah boleh baca dah kitab sebelum ke pondok saya lagi. Jadi saya pula jadi boleh mereka ni nah. Tapi bila dia main duduk dengan Tok Guru, tetaplah Tok Guru lebih daripada mereka. Faham? Alhamdulillah ada di kalangan anak-anak murid ni yang santri ni, bukan saya nak memuji mereka lah, tapi kesalahan pun banyak, tidur pun kuat kan. Tapi ada di kalangan mereka ni yang memang kosong nahu, datang ke pondok saya. Dan alhamdulillah sekarang ni ada sebahagian yang dah boleh baca kitab gondol, kitab tak ada baris pun dah boleh baca, alhamdulillah. Setakat ni lah ada yang boleh baca, tak semua lah saya test, tapi kebanyakan yang boleh insya-Allah. Cuma ada yang yakin, ada tak yakin, begitulah. Tapi saya cemburu lah, dia baru setahun lebih di pondok saya. Saya di Mesir bertahun-tahun usaha untuk nak dapatkan benda tersebut. Jadi saya tahu kesusahan dan juga kepedihan ketika tak faham nahu. Dan sebab tu saya selalu tekan kat para santri, para penuntut ilmu, dengan nahu, dengan saraf, dengan ilmu alat ni perlu untuk dikuasai sungguh-sungguh dan jangan dipandang rendah dengan perkara tersebut. Karena kamu tak akan faham mana-mana kitab sekalipun kalau kamu tak arti dengan perkara tersebut. Kalau kamu tak betul-betul memahami tentang nahwu saraf. Kitab kalau ada baris di tangan kita pun tak tentu baris dalam kitab tadi betul. Dan kan kita kena reti dalam ilmu alat tadi. Di yang tu kena ambil berat tu. Kita nak pakai macam Tok Guru semua orang boleh. Jubah sampai 3-4 lapis pun boleh pakai. Serban lebih tebal pada Tok Guru pun boleh. Tapi nak baca macam Tok Guru tak tentu. Tok Guru ni kalau tak pakai serban atas kepala pun kitab dia baca betul. Kita pakai serban 30-40 lapis pun atas kepala, kalau tak mengaji baca kitab qala Syafi'i, zahabtu ilal madrasatu, elok Tuhan balik tidaklah kata ada yang cakap nampak jangan orang bodoh kan. Zahabtu ilal madrasatu ma'a ustazu kan, ma'al ustazu. Boleh lah kalau nak takdir ni, boleh lah, tak lah apa, tapi nampak teruk sangatlah lepas jar tiba-tiba pergi jadi rafaq. Kecuali orang tu nak test, ataupun wali Allah Ta'ala dia nak test pula anak murid dia, saja dia baca salah untuk nak bagi murid tadi lari daripada dia. Ada juga yang macam tu. Seperti Syekh Mustafa Bakri rahimahullah, waktu ketika ada seorang datang nak test beliau, duduk depan dia dan dia nak tengok reti tak. Syekh Mustafa Bakri ni orang kata dia wali, nak tengok dia reti nahwu tak. Dia sengaja baca salah. Tu baca kitab tu dia baca bagi terabuk habis baris. Dia anak murid yang datang tadi ni, dia kata wali apa nahwu tak arti. Maka dia pun tinggal terus majlis tadi. Esoknya majlis, maka beliau kembali mensyarahkan seperti biasa, baca balik kitab dengan betul. Dia pernah syarah, kata Maulana Syekh Yusri, bismillah sahaja Syekh Mustafa Bakri di Masjid Azhar 1000 majlis. Bukan bismillah ba tu ba, bukan ba tu titik mula ba, bukan titik bawah tu, titik mula tak qalam. Tak mula qalam kita nak tulis huruf ba, kalau orang buat khat dia tulis titik dulu bawah tu kan dia buat perumah dia dulu, tak titik tu tarik baru titik tu. Kan ada orang buat khat dia tulis titik dulu, titik tarik gitu. Oh jarang ni orang tengok ni. Dia selalunya orang tarik macam ni, titik. Ada tu titik yang mula-mula tu, tuk letak tu. Yang tu dibahas oleh beliau 1000 majlis. Kata Maulana Syekh Yusri. Sampai ulama Azhar angkat tangan, cukup. Tak lahat. Habis dah, ilmu ni terlalu luas. Luas dah. Sampai tahu tu. Ni Syekh Mustafa Bakri rahimahullahu taala. Tapi kalau kata lekeh-lekeh nahwu tak kenal jugalah. Dia kata nahwu tak penting. Dalam ilmu kesufian ni nahwu tidak perlu kata-kata. Kenapa sebut macam tu? Tak perlu sebut. Sepatutnya diberikan kepada para murid untuk mereka memahami alat. Ini alat untuk ilmu. Nak mengaji. Saja minta maaf saya cerita sikit benda tu, kerana ni adalah perkara yang penting. Sebab ramai orang zaman dah intisab diri dia kepada guru ni kuat, tapi dia tak mengambil jalan guru. Semua jadi tok guru tadi. Pakai jubah, pakai sorban, pakai macam para guru lah. Tapi bila baca kitab tak nampak macam guru pun. Baca kitab tengok baris semua sukun Yakub belakang ni. Sukun taslam. Dia bagi madrasah sukun taslam. Ni sukun taslam insya-Allah.
Bubuh sukun insya-Allah selamat. Tak ada baris apa. Jadi yang tu dia tak boleh tipu. Dia tak boleh tipu. Baik ke? Berlaku kesilapan dalam bacaan sedikit-sedikit biasa. Karena tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Faham? Tapi kalau berlaku kesilapan pada perkara yang tidak boleh berlaku kesilapan yang fatal, maksudnya benda yang kecil saja dalam ilmu nahu pun berlaku kesilapan, mubtada khabar pun tak kenal, maka ini adalah satu pembohongan dan juga satu kebiadaban terhadap ilmu yang nanti akan merosakkan umat Nabi SAW. Itu ulama menyusun ilmu ini dengan susunan yang terperinci dengan masalah tersebut. Moga-moga kita semua menjadi orang yang sentiasa bersemangat untuk belajar. Mengaji bahasa Arab ni bukan cakap saja, no? Ibu-ibu ramai suka ikut kelas bahasa Arab, tapi dia duduk kaifa haluka, hak tu dia tanya. Dia ingat hak tu bahasa Arab. Bahasa Arab kalau yang tu pergi ke Mesir, nu budak-budak kecil, hak tu bawah hak tu bawa jaga pintu tu, hak tu cakap Arab laju daripada kita lagi. Hak tu cakap Arab. Kaifa haluka? Min aina anta? Min aina anti? Sekali dengan ustaz-ustaz, tok-tok guru semua dia anta semua. Anta minain ya tuan guru? Kamu dari mana tuan guru? Anta, tok guru pun jadi anta, dia pun jadi anti. Lagi hebat lagi tertukar anak anta. Hak tu lagi hebat. Anak pergi mana ni? Kawan tu pun heran. Mana satu anak, mana satu anta ni? Anak sihat? Tanya anak sihat. Dia tanya anak sihat ni. Dia tanya siapa anaknya ni? Dia nak kata dia sihat. Nak kata orang depan dia sihat. Dia tanya anak sihat. Anta sihat, alhamdulillah. Oh, anta tu dia. Jam. Dia tukar dhamir rupanya. Baru mengaji 2 hari, lepas tu tertukar dhamir. Jam terus. Satu komunikasi. Habaq komunikasi itu satu. Yang lain ni ilmu bahasa Arab ni ilmu bacaan, memahami kitab, nahwu, sarafnya, balaghah di santri di zawiyah tak mengaji lagi balaghah. Karena tak sampai lagi peringkat untuk mengaji balaghah. Ya mereka mungkin tak tahu, Allah alam, ko ada sebahagian yang mungkin dah boring dia nak mengaji nahwu ni. Kan. Belagak kan. Budak-budak lah dia kalut. Dia kalut. Dia tengok kenapa tok guru tak mengajar lagi kitab ni. Nampak dia? Dia kalut. Dia tak tahu yang kepala otak tok guru dia ni dia fikir macam-macam kat depa tu. Nak susun tu sebab saya sendiri yang mengajar di zawiyah. Saya sendiri yang mengajar. Kan saya duk atok. Entah mengajar ini, entah mengajar. Saya sendiri yang mengajar. Semua 12 subjek di di pondok tu semua saya mengajar. Cuma ada yang tak mengajar lagi lah. Nahwu, saraf, balaghah tidak mengajar lagi, mantik tidak mengajar lagi, usul fiqh tidak mengajar lagi. Kenapa? Kerana tak sampai masa lagi. Walaupun dah daripada tahun hampir tahun kedua dah ni. Tak sampai lagi. Kerana balaghah perlu dimulai setelah selesainya nahwu yang terakhir, baru mula balaghah. Kesilapan besar sebahagian madrasah ketika mengajar balaghah bersama dengan jurumiyah. Ni hebat. InsyaAllah tak jadi apa anak murid tu. Baru buka jurumiyah terus buka balaghah. InsyaAllah tak faham apa. InsyaAllah tak faham apa. Tamam. Dan anak murid dia akan sonok mengaji kitab. Dia kata kami habis balaghah. Kitab apa? Kitab pun tak tahu kitab apa. Balaghah apa tahu. Jadi ada satu kitab lagi tajuk dia balaghah apa. Dia pun tak tahu tajuk apa. Ini lagi teruk. Tu santri ni kalau tanya oleh dia mengaji kitab nahwu, mengaji kitab apa? Cuba tanya oleh dia. Kitab apa mengaji? Kena habaq nama kitab sekali dengan pengarang dia. Kalau dia habaq nama kitab je, kalau lagi hebat lagi, nahwu kitab apa mengaji lah. Tufatus Saniyah. Tufatus Saniyah siapa karang dah? Pengarang pun tak tahu. Ni memang biadab dengan pengarang. Dah mengaji kitab dia, pengarang pun tak tahu. Supaya baca kitab Tarjis Liwat Mu'allam, balik orang tanya mengaji kitab apa? Daurah. Kitab apa? Tak tahu. Saya tu baca. Siapa karang kitab tu? Siapa? Tak tahu. Lah. Sampai tak kenal. Pengarang tak kenal, apa tak kenal. Ni pengarang di depan ni lah. Kena kenal yang tu. Kena mengaji ikut turutan tu. Mantik mereka tak mengaji lagi. Kalau mereka mengaji mantik nanti, kalau santri pelajar-pelajar kalau mula mengaji mantik, maka mereka akan tengok sisi kehidupan mereka akan berbeza pada sudut pemikiran. Dia akan jadi 2 sisi yang berbeza. Santri qabla al-mantiq wa santri ba'da al-mantiq. Santri sebelum mantik dan santri selepas mantik. Tapi syarat dia mantik perlu diajar dengan mantik lah. Dengan mantik duk pergi duk i'rab macam dengan nahwu lah. Kali reti nahwu tak reti mantik. Tak, dia kena mantik dengan mantik lah. Macam ulama mantik mengajar. InsyaAllah dia akan tengok pemikiran dia akan jadi berbeza.
sudut pandang dia pada kitab pun akan berbeza pada waktu tersebut. Tapi dia melihat juga kepada siapa yang mengajar lah. Sebab tak semua guru dia boleh kuasai semua bidang dalam masa yang sama. Saya pun bukan saya akui saya kena kerti semua benda. Dan ada bidang yang saya betul memahami perkara tersebut, diberi izin, dan ada bidang yang saya reti lah. Tapi nak kata orang panggil apa, terlalu reti tu, kira reti lah daripada yang tak reti, kata tu. Reti sikit lah pada orang tak reti. Baik.